Bagaimanakah seorang guru dapat membuat refleksi terhadap pengajaran yang dilakukan pada setiap hari di sekolah, terutama sekali selepas tamat pengajaran? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahril Osman atau Cikgu Syahril. Saya merupakan seorang bekas guru. Saya pernah mengajar selama 22 tahun di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Saya kini telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan buku. Saya telah menghasilkan 116 buah buku, buku-buku latihan, buku-buku aktiviti yang boleh digunakan oleh para pelajar di sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah-sekolah antarabangsa. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang satu tips kepada para guru, terutama sekali guru-guru muda supaya dapat mereka mengambil sedikit ilmu dari dalam untuk karier mereka sebagai seorang pendidik. Okey, perkara yang paling penting sekali yang ingin saya sentuh di sini dan kongsi bersama, iaitu bagaimanakah seseorang guru itu membuat refleksi terhadap pengajaran mereka sendiri. Sebenarnya, para guru mesti membuat refleksi pada setiap kali selepas mereka mengajar. Dan refleksi itu boleh ditulis di dalam buku rekod mengajar ataupun sekarang kita guna sistem saja, key in-kan saja dalam laptop dalam sistem yang disediakan oleh pihak sekolah untuk membuat sedikit refleksi ataupun membuat sedikit dapatan akhir apabila para guru selepas mengajar. Para guru sebenarnya perlu mempunyai kesedaran untuk menulis refleksi bagi setiap masa mereka mengajar. Contohnya dalam sehari para guru mengajar katakan 4 kelas, 3-4 kelas dan pelbagai tahap murid ataupun pelajar dan kepelbagaian tahap pelajar ini dan juga beberapa kelas yang guru-guru mengajar, guru perlu menulis refleksi di dalam buku rekod mereka ataupun dalam sistem pengajaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah masing-masing. Ramai dalam karangan guru yang hanya menulis pendek-pendek sahaja refleksi yang mereka uh, refleksi yang mereka dapat peroleh daripada pengajaran dalam satu tempoh masa pengajaran, satu waktu atau dua waktu di kelas-kelas tertentu untuk para pelajar tahap tertentu. Okey, bagi saya sendiri, saya sebenarnya suka menulis refleksi yang panjang. Pada saya banyak sangat yang perlu saya tulis supaya apa yang saya ajar pada hari itu mencapai objektif pengajaran ataupun tidak. Sebab ramai um, saya lihat rakan-rakan saya dulu, mereka ada yang tak tulis refleksi. Kalau ada pun tulis satu dua ayat saja refleksi. Kalau satu dua ayat ni bukan refleksi sebenarnya. Dan pihak sekolah juga daripada pengalaman saya yang lalu, janganlah memberikan ruang yang kecil untuk para guru menulis refleksi. Bagi saya, refleksi ini sangat penting sebagai satu rekod. Adakah pengajaran pada hari itu untuk kelas tertentu, untuk mata pelajaran tertentu itu, adakah bagus dari segi pengajaran kita, penyampaian kita memberikan ilmu? Adakah dengan cara yang berkesan dapat memberi kesan yang baik kepada para pelajar yang menerima ilmu yang kita sampaikan itu? Dan kita perlu juga harus melihat sebagai seorang guru, refleksi ini bukan saja untuk diri kita, apakah kekurangan kita yang semasa kita mengajar, apakah kelemahan kita semasa kita mengajar. Tetapi refleksi ini juga perlu mengambil kira bagaimana para pelajar itu menerima pengajaran daripada kita. Contohnya, adakah metod atau metodologi satu yang kita sampaikan itu, adakah mendapat uh, respons yang baik daripada para pelajar ataupun tidak? Jika tidak, kita sebagai seorang guru perlu melakukan plan A, plan B, plan C supaya dari segi teknik pengajaran, supaya teknik pengajaran berbeza ini dapat sampai kepada para pelajar dan para pelajar tersebut mendapat ilmu yang kita sampaikan itu, kemahiran yang kita sampaikan itu terhadap mata pelajaran dengan lebih baik dan berkesan supaya para pelajar ini betul-betul dapat faham apa yang kita ajar dan dapat mengimplementasikan apa yang mereka dapat ilmu daripada kita dalam bentuk menulis ujian ataupun menjawab soalan ujian, menjawab soalan peperiksaan. Sebab apa yang kita ajar sebenarnya itulah yang diterima pakai oleh para pelajar kita. Jadi sekiranya para guru mengajar dengan teknik yang
kurang bagus, kurang baik, kurang berkualiti, maka kurang baik, kurang bagus, kurang berkualiti jugalah para pelajar itu menerima daripada kita. Jadi refleksi ini sangat-sangat penting kepada guru, untuk menulis, dan janganlah tulis refleksi terlalu pendek. Jadikan refleksi itu satu muka surat panjang pun okey. Sebab refleksi ini merupakan satu rekod yang kita mengajar. Contohnya kita mengajar berapa ratus hari dalam setahun, dan berapa ratus itulah yang merupakan rekod pengajaran kita. Sebenarnya, sangat penting para guru menulis, refleksi ini, dan, saya rasa tips ini akan saya sambung dalam, siri yang akan datang. Sila ikuti video-video saya yang akan datang untuk saya sambung, tentang kepentingan guru menulis refleksi, eee, dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekian sedikit tips daripada saya, Cikgu Syahril atau Syahril Osman, pengasas Syahril Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.